Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali kita kepada pelajaran kita. Selamat kembali ke sekolah. Selamat datang ke sekolah menengah setelah kamu habiskan 6 tahun di sekolah rendah. So kamu akan berganjak ke sekolah menengah. Okay, jadi untuk sains kamu akan belajar dalam bab 1 benda yang basic dahulu, iaitu pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey, jadi sebelum kita belajar lebih lanjut berkenaan dengan sains, kita perlu kenal dulu apa itu sains. Okey, jadi dalam slide ini, dalam video ini saya akan menerangkan apa itu sains dan yang asasnya lah. Okey, jadi pastikan kamu ada buku teks. Kalau yang belum download buku teks, boleh download, ataupun yang ada buku teks sendiri boleh buka buku teks dan buka muka surat 4. Okay, kita akan pergi kepada apakah itu sains. Kita akan pergi kepada kepentingan sains. Okay, fenomena alam semula jadi. Okay, kita juga akan pergi kepada bidang-bidang dalam sains. Okay, dan juga kejayaan dalam bidang sains. Saya juga sediakan satu video yang lain untuk kamu lihat, okay, dalam link yang saya sertakan nanti. Dan slide ini juga saya akan sharekan dalam link yang saya sertakan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Okay, jadi kembali kepada topik kita, apakah itu sains. Muka surat 4 buku teks. Okay, dia menerangkan berkenaan dengan sains. Okay, apa itu sains? Kita pergi dulu yang pertama. Okay, slide yang pertama. Okay, apa itu sains? Sains ialah merupakan satu disiplin ilmu. Sains adalah satu ilmu, seperti juga mata pelajaran lain, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan lain-lain, semuanya adalah satu ilmu. Okay. Dan sains juga adalah satu kajian. Okay, benda yang kita buat kaji, tak boleh senang-senang kita cakap benda itu, benda ini, tapi macam mana dia jadi kita tak tahu. Jadi itu adalah satu kajian. Okay, sains adalah ilmu, sains adalah satu kajian. Okay, dan kajian ini akan melibatkan pemerhatian dan juga eksperimen. Pemerhatian ini melihatlah, kita melihat. Okay, dan eksperimen kita menjalankan satu uji kaji. Okay, dan semestinya sains itu mesti tersusun, tak boleh berterabur. Kita nak belajar sains mesti satu persatu daripada bawah, semakin susah dan semakin susah. Okey. Dan satu lagi, sains dia akan melibatkan fenomena alam semula jadi. Semua yang terjadi pada alam semula jadi kita di sekeliling kita. Jadi secara ringkasnya kita boleh tahu sains ini adalah satu disiplin ilmu, okey, yang melibatkan satu kajian. Kajian itu apa? Satu pemerhatian dan eksperimen yang sistematik ataupun tersusun yang berlaku terhadap alam semula jadi. Okey, itu adalah sains. Okey. Jadi itu slide yang pertama. Kamu kena tahu apa itu sains. Okey. Secara mudahnya saya nak cakap yang semua yang terjadi dalam alam kita ni semuanya berkaitan dengan sains. Selagi kita boleh terangkan bagaimana benda itu terjadi, semuanya itu adalah sains. Macam mana kamu bercakap, macam mana kamu mendengar, macam mana saya bercakap, macam mana kamu berjalan, macam mana handphone ini boleh berfungsi, macam mana video ini boleh dimainkan, semuanya itu adalah sains. Okey. Dan sains kita boleh terangkan. Okay, sebab dia ada melibatkan kajian dan juga pemerhatian dan eksperimen. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang kedua, fenomena alam semula jadi. Masih muka surat yang sama, buku teks muka surat 4. Okey, apa itu fenomena alam semula jadi? Okey, tengok kejadian ni. Ini adalah kejadian pelangi. Ini ini adalah kejadian pelangi. Nampak? Ini menara condong Teluk Intan. Ini kilat. Okey. Ini
waktu hujan. Ini waktu matahari naik. Okey, ini kejadian gerhana. Okey, semua ini adalah contoh-contoh kejadian fenomena alam semula jadi. Apa itu fenomena alam semula jadi? Okey. Fenomena alam semula jadi, dia berlaku dengan sendirinya melalui pemerhatian. Kita boleh nampak, kita boleh lihat, pelangi kita boleh nampak, kilat kita boleh nampak, gerhana kita boleh nampak, matahari naik dan turun kita boleh nampak. Okey, kejadian hujan kita boleh nampak. Pemerhatian satu benda yang kita boleh nampak dan boleh diterangkan melalui sains. Okey. Macam mana pelangi terjadi? Kita akan belajar dalam bab 8 nanti. Okey, macam mana kilat boleh terjadi? Okey, kamu akan belajar berkenaan dengan elektrik dan kilat nanti semua dalam tingkatan 2. Macam mana macam mana gerhana boleh terjadi? Macam mana bumi ini matahari boleh naik dan turun? Okey, sebenarnya matahari tak naik turun lah, bumi kita yang berputar. Tapi kita nampak matahari naik dan turun. Semuanya kita boleh terangkan melalui sains. Okey. So, fenomena alam semula jadi ni secara ringkasnya adalah suatu benda yang terjadi secara sendiri ataupun alami. Kita tak perlu kacau. Fenomena alam semula jadi ni dia terjadi secara sendiri. Okey. Sekejap lagi pukul 7.30 malam matahari turun, keadaan akan jadi gelap. Kita tak boleh nak tahan matahari tu supaya pukul 8, pukul 9 pun matahari masih tegak atas kepala. Tak boleh. Sebab dia adalah fenomena alam semula jadi. Okey. Hujan nak turun, dia akan hujan turun. Okey, kita tak boleh tahan hujan tu, awan tu supaya pindah ke tempat lain. Okey, tak boleh sebab dia adalah fenomena alam semula jadi. So, fenomena alam semula jadi ni dia berlaku secara sendirinya, secara alami dan boleh diterangkan melalui sains. Jadi kalau benda yang kita buat itu semua, itu bukan alam semula jadilah. Yang manusia buat, buatan manusia, itu semuanya adalah buatan manusia, bukan alam semula jadi. Okay, next kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kenapa kita perlu belajar sains? Okay, jadi ada beberapa kepentingan kenapa kita perlu belajar sains. Okay, yang pertama, okay, dalam bidang kejuruteraan, jurutera ataupun yang kita familiar perkataan engineering. Okey, kejuruteraan ataupun engineering ini. Okey, bidang kejuruteraan dan bidang engineering sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, kenapa? Sebabnya dalam kejuruteraan itu kita akan membina. Okay, bina apa? Tengok Kuala Lumpur yang tempat kita ada sekarang. Bangunan semua tinggi-tinggi. Macam mana bangunan yang tinggi ni boleh berdiri tegak walaupun hujan, ribut, petir berlaku sepanjang masa. Di tempat-tempat yang selalu terjadinya gempa bumi di Jepun, okay, walaupun gempa bumi berlaku, dia punya bangunan masih tegak berdiri. Melainkan kalau gempa bumi tu terlalu dahsyat lah. Okay, jadi macam mana kita nak teguhkan bangunan yang tinggi ini? Macam mana kita nak bina bangunan yang tinggi ini? Kita perlu belajar bidang kejuruteraan. Itu salah satu kepentingan dalam sains. Okey, untuk kita membina sesuatu. Kita nak buat kereta pun kita perlukan kejuruteraan. Nak buat apa-apa pun perlukan kejuruteraan. Okey. So, kejuruteraan ini adalah membina kejuruteraan. Okay, jadi kita nak buat apa-apa, kita perlukan sains. Okay. Yang kedua, ini adalah satelit. Okay. Apa fungsi satelit? Dekat mana satelit ini berada? Okay, kat mana satelit itu berada, kamu boleh rujuk nanti bab 9. Akhir tahun nanti kita akan belajar. Okay. So, kepentingan satelit sangat penting. Dia terletak di angkasa, atas, di luar kawasan bumi, di luar kawasan orbit bumi. Okey, jadi penciptaan satelit ini akan menjadikan komunikasi. Bila kita sebut tentang komunikasi, dia melibatkan penghantaran ataupun penyebaran maklumat antara satu orang, okey, kepada satu orang yang lain. Okey, bila dia hantar maklumat,
itu kita panggil komunikasi. Okey. Maklumat itu disampaikan, itu komunikasi. Komunikasi ada banyak cara, melalui internet, melalui telefon, melalui radio, melalui televisyen dan lain-lain lagi lah, banyak lagi. Okey, jadi penciptaan satelit akan menyebabkan kita punya penghantaran maklumat itu daripada satu orang ke satu orang yang lain sangat cepat dan sangat efektif. Contoh yang paling baik, saya bagi satu contoh. Okey, zaman dahulu satu orang nak berkomunikasi dengan orang yang lain, kita gunakan surat. Okey, contoh yang paling senang lah, surat. Okey, bila kita post surat daripada Kuala Lumpur pergi ke kota London, okey, tahun 1960, 1970 kan, 1960-an lah contoh. Kita nak hantar sesuatu maklumat daripada Kuala Lumpur pergi ke London, kita boleh pakai surat. Okey, jadi berapa lama surat ini daripada Kuala Lumpur nak sampai ke kota London? Mungkin ambil masa berminggu, mungkin dalam masa 2 minggu, okey, mungkin dalam masa 1 bulan. Okey, saya tak tahu sebab saya pun tak hidup di zaman ni. Okey, contoh saya bagi Okey, ini tahun 1960-an, satu maklumat yang nak sampaikan hanya melalui surat ambil masa yang sangat lama. Okey, tetapi pada zaman sekarang kita dah ada kemajuan dalam bidang komunikasi. Jadi kita hanya perlukan internet saja. Okey, contohnya kita ada aplikasi WhatsApp. Okey, dalam aplikasi WhatsApp, seseorang nak menghantar maklumat daripada Kuala Lumpur pergi ke London pada tahun ini, pada zaman ini, tahun 2021 ni, dia tak memerlukan masa 2 minggu, dia tak memerlukan masa 4 minggu, tak perlu. Okey, zaman sekarang bila kita dah ada internet ini, kita nak sampaikan maklumat ke serata dunia hanya sepantas 1 saat saja ataupun kurang. Okey, kita type, kita send, kita tekan send, dah orang dalam sana ada internet, dia akan terima mesej kita itu dalam masa segera, 1 saat, 2 saat. Okey, terus sampai. So, itu kemajuan teknologi. So, itu kepentingan sains yang paling penting lah setakat ni. Okey, dia menyebabkan kita punya komunikasi itu terlalu pantas sehingga kan banyaklah penyebaran maklumat palsu. So jaga-jagalah, walaupun nak kongsi sesuatu, pastikan benda itu sahih. Walaupun sains itu penting, tapi janganlah sebarkan berita-berita yang palsu. Okey, seterusnya, next kita pergi kepada kepentingan yang ketiga. Okey, kepentingan yang seterusnya dalam bidang pertanian, dalam bidang penanaman. Okey, dalam bidang penanaman ni untuk apa? Okey, tak lain tak bukanlah selain kita nak jaga bumi kita, penanaman juga untuk melibatkan makanan. Okey. Okey, jadi semakin hari semakin maju, kita orang yang duduk dekat rumah flat, orang yang duduk dekat rumah tinggi-tinggi, tingkat 30, tingkat 31, tingkat 40 pun boleh buat penanaman secara ringkas yang kita panggil secara hidroponik, kaedah hidroponik. Tak memerlukan tanah pun, cuma dia memerlukan air, alat dia lah, dan dia punya ni semua. Okey, dalam ni dia akan isi air dan juga baja dia lah. Okey, dan dia akan tanam situ je, tak ada tanah pun. Okey, so sains menyebabkan hidup kita bertambah baik. Dulu kalau kita nak bercuruk tanam, mesti kena ada tanah. Dan zaman sekarang kita duduk dekat Kuala Lumpur pun kebanyakan rumah tak ada tanah. So itu bukan alasan untuk kita tidak bertanam. Kita tak boleh makan tanaman sendiri. Kita boleh gunakan kaedah hidroponik. Okay, selain tu banyak lagi lah dalam bidang pertanian ni. Okay, kita juga dah ada contoh paling baik, saya bagi durian lah. Okay, dulu durian kita hanya ada durian, bila sebut durian tak ada jenama, durian kampung je. Tapi zaman sekarang bila kita sebut pasal durian, ada macam-macam.
ada musang king, okey, ada duri hitam, ada di 24, ada di 16, ada di macam-macam lah nama dan nombor kan. Okey, so macam mana kita boleh buatkan durian ini lagi sedap? Okey, kita gunakan sains ni. Okey, kita gunakan kepakaran kita dalam bidang sains untuk membuatkan makanan kita jadi lebih sedap, makanan kita jadi lebih berkualiti. Dulu nak tanam durian, satu pokok durian, okey, ambil masa bertahun-tahun. Okey, satu pokok durian tu ambil masa bertahun-tahun untuk dia berbuah dan buah tu terhasil lah. Tapi zaman sekarang dengan teknologi yang ada, hanya ambil masa lebih kurang 5 tahun saja. Okey, 5 tahun saja kita dah boleh dapat hasil pokok durian. Okey, itu melalui kepentingan sains dalam bidang pertanian. Okey, so ingat pertanian juga melibatkan sains. Okey, dan seterusnya kepentingan yang terakhir yang ada dalam buku teks. Banyak lagi kepentingan lain sebenarnya, tapi saya hanya huraikan berkenaan yang ada dalam buku teks, muka surat 5, kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Okey, dan yang paling penting, sains, bila kita sebut sains, kita akan kaitkan dia terus dengan perubatan, medik, farmasi, kesihatan, hospital, ubat, tu semua. Okey, dan pada zaman sekarang, masa zaman PKP COVID-19 ni, yang paling popular adalah vaksin. Okey, vaksin ni kita dah buat lama bukan time COVID-19 ni baru kita tergigih nak buat. Cuma vaksin untuk COVID-19 ni kajian dia dah lama lah, tapi baru terhasil. Okey, kita ada banyak vaksin sebelum ni. Vaksin untuk penyakit measles, okey, penyakit apa lagi, penyakit polio. Okey, itu nanti kamu akan belajar dalam tingkatan 2, bab 4, kesihatan. Tingkatan 2 nanti. Okey, tapi saya nak bagi tahu sains penting dalam kehidupan kita dalam bidang perubatan, sebab dia akan mengelakkan kita daripada terkena jangkitan. Vaksin ni, vaksin bukan ubat. Vaksin bukan ubat. Vaksin dia mengelakkan kita dari kena penyakit sebelum penyakit tu masuk dalam badan kita. Okey, kalau ubat kita dah sakit baru kita makan ubat. Vaksin tak. Kamu sihat lagi, kita akan suntik vaksin dalam beberapa dos yang tertentu untuk kita elak daripada terkena penyakit tu. Contoh yang paling baik adalah polio lah. Polio ni dah lama tak ada kat Malaysia, tapi setahun 2 ni dah ada kes, tapi tak banyak lah. Ingat so segala perubatan, tak kira lah perubatan tradisional ataupun perubatan moden, semuanya melibatkan sains. Kalau perubatan tradisional, kita kena buat kajian lah, sama ada tumbuhan tu selamat ataupun tak, ataupun ada kesan ataupun tak. Okey, sesuatu tumbuhan tu. Kalau untuk yang zaman moden punya perubatan, kita hasilkan ubat yang lebih murah melalui beberapa bahan kimia yang selamat lah. Kalau tak selamat, kita tak makan. Okay, mesti selamat. Okey, tu kaedah moden. Kalau kaedah tradisional, kita gunakan herba-herba ataupun tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Tapi sebelum tu kita kena buat kajian dulu sama ada dia betul-betul selamat untuk semua ataupun ada kesan-kesan efek kepada orang lain. Okey. Okey, seterusnya kita sambung kepada bidang-bidang dalam sains. Muka surat 6, buku teks. Okey, dalam buku teks kita ada 6 bidang. Dia sebenarnya sama juga macam tadi. Kepentingan pun ada banyak, tapi dalam buku teks bagi 4. Saya terangkan 4 sajalah. Banyak lagi. Dalam bidang sains pun dalam buku teks ada 6, so saya huraikan 6 saja. Okey. Jadi yang pertama, yang popular. Okey, bidang yang pertama adalah bidang fizik, bidang yang kedua adalah bidang biologi, dan yang ketiga adalah bidang kimia. Okey, setiap bidang ini ada lagi contoh anak-anak dia yang lain. Okey, contoh
kejuruteraan, elektrik, engineering, nuklear tu semua dalam bidang fizik. Okey, biologi dia mengkaji tentang benda yang hidup. Bila kita cakap benda hidup ini, ada manusia, okey, ada haiwan, ada tumbuhan. So segala jenis kajian berkenaan dengan manusia, haiwan atau tumbuhan itu adalah dalam bidang biologi. Kalau fizik, dia berkaitan dengan tenaga ataupun kesan terhadap jirim. Okey, tenaga. Macam mana tenaga elektrik boleh terhasil, macam mana tenaga nuklear boleh terhasil, macam mana kejuruteraan tu mengkaji kesan terhadap sesuatu jirim. Itu adalah fizik. Okey. Dan seterusnya adalah kimia. Kimia ini dia mengkaji tentang tindak balas yang berlaku. Okay, macam yang saya cakap tadi pasal ubat kan. Okay. Kalau ubat tu mempunyai kesan kepada seseorang itu, macam mana kita nak tahu? Melalui tindakan kimia, tindak balas kimia. Itu dalam bidang kimia. Contoh dalam bidang kimia adalah forensik, farmakologi, perubatan dan juga toksikologi, racun. Okey, itu 3 bidang yang popular yang saya rasa kamu tahu. 3 bidang dalam bidang sains. Okey, seterusnya 3 bidang yang seterusnya. Okey, ini mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, seterusnya adalah dalam bidang geologi. Kamu akan juga belajar geografi. Dalam tingkatan 1 ni, apa maksud geo? Geo ini adalah kajian berkenaan dengan batuan, tanah ataupun mineral yang ada di bawah kita ni. Okey, itu maksud geo. Segala batu ke tanah ke bukit, okey, itu adalah geologi. Logi adalah bidang, geo adalah batu tanah. Okey. Contoh dalam bidang geologi adalah geofizik dan juga geokimia. Gambar batu, bukit dan gunung-gunung. Okey, seterusnya ini di bahagian bawah kita. Ini sekarang di bahagian atas kita. Okey, dalam bidang astronomi. Okey, astronomi kajian berkenaan dengan planet, bintang dan juga objek lain dalam alam semesta. Kita akan belajar berkenaan dengan bumi dalam bab 9. Dan kamu akan belajar berkenaan dengan planet, bintang, alam semesta ni semua semasa di tingkatan 2 nanti. Dalam bab 11, 12 dan 13. Banyak kamu akan belajar. Okey. So dekat Kuala Lumpur kita jarang tengok bintang sebab kita di Kuala Lumpur ni banyak pencemaran cahaya. Maksudnya Kuala Lumpur ni sangat terang, jadi kita tak boleh nampak bintang. Kalau kamu berada di tempat yang gelap, di satu malam yang sunyi, tempat tu betul-betul gelap, kamu pandang atas, kamu akan nampak ada banyak bintang. Okey. Itu adalah bidang astronomi. Okey, kalau kamu minat dalam nak menjadi angkasawan, inilah bidang kamu. Okey, dan seterusnya adalah bidang meteorologi. Bidang meteorologi ni dia berkaitan dengan cuaca dan iklim. Okey. Cuaca kita sekarang panas ke sejuk ke, bila hujan apa semua, itu semua meteorologi, bukannya ahli nujum. Okey, ahli nujum tu peramal. Ini meteorologi, kita meramal dengan menggunakan fakta. Okey, fakta dalam bidang sains lah. Saya dah cakap ni, kalau kita bercerita berkenaan dengan sains, dia mesti ada kajian, dia mesti ada pemerhatian, dia mesti ada eksperimen. Okey, kita mesti ada data. Daripada data tu baru kita boleh ramalkan. Bukannya kita tengok air dah boleh ramal esok hujan. Okey, dan lain-lain. Okey, dan contoh bidangnya dalam meteorologi ini adalah dalam bidang hidrometeorologi. Itu saya dah tunjuk. Okey, itu 6 bidang dalam bidang sains. Okey, sebenarnya sains ni sangat luas. Ini baru 6 bidang saja. Kamu boleh buka lagi buku teks dalam muka surat 6 tu, ada banyak lagi. Dan kamu boleh buka internet lagi, kamu boleh search lagi banyak lagi. Okey, bidang-bidang dalam sains. Okey, dan akhir sekali
apa yang kita boleh kerja nanti apabila kita dah habis sekolah, kita sama belajar dalam bidang sains. So nanti kamu boleh jadi apa? Okey, tak semestinya belajar sains kamu kena jadi benda ni semua, boleh jadi benda lain, tapi kita kebiasaannya kita praktikkan untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Okey, contoh yang paling senang adalah inilah cikgu macam saya sekarang. Okey, kamu belajar apa-apa pun, kamu mahir dalam sesuatu bidang, kamu boleh menjadi seorang cikgu. Sama macam saya belajar berkenaan dengan sains, saya mahir dalam bidang sains, so saya boleh ajar kamu berkaitan dengan sains. Okey. Selain tu, yang paling popular, okey, ini doktor. Okey, dalam bidang perubatan, tak semestinya doktor, kamu boleh jadi juga seorang jururawat, okey, juru X-ray. Okey. Ini angkasawan. Okey. Bila kamu mahir dalam bidang sains, dalam bidang astronomi, dalam bidang fizik, kamu boleh bekerja dalam bidang angkasawan. Tak semestinya jadi angkasawan. Okey. Cuma angkasawan kita baru ada seorang saja kan, Datuk Syed Muzaffar tu. Okey, mana tahu kita akan ada angkasawan yang kedua yang pergi ke angkasa lepas daripada Malaysia. Kita tak tahu. Okey. Seterusnya ini adalah ahli kimia. Kalau kamu nak berminat untuk menjadi ahli kimia, kesan-kesan dia nak buat minyak wangi ke, semuanya memerlukan bidang kimia. Okey, yang ini nampak macam pelik, tapi tak pelik pun sebab ini dia pegang tumbuhan. Okey, tumbuhan ini saya dah kata dia termasuk dalam bidang sains. Jadi macam mana tumbuhan itu membesar, macam mana tumbuhan itu nak elak daripada penyakit, macam mana tumbuhan kita nak menghasilkan tumbuhan yang sangat sihat, macam mana kita nak menghasilkan durian yang besar dan sedap, manis, biji kecil. Okey, itu semua salah satu dalam bidang sains. Okey, ini berkaitan dengan kejuruteraan, jurutera, engineer. Kita nak membina sesuatu, nak bina rumah yang tinggi, nak bina rumah. Okey, kita nak buat kilang. Okey, semuanya berkaitan dengan kejuruteraan, jurutera. Okey. Dan juga akhir sekali, ini nampak. Ini orang hutan saya rasa. Orang hutan ke monyet besar tahu. Okey, dan ini kita kenali dia sebagai zoologi. Okey. Kalau yang ini kita kenali dia sebagai botanis. Okey. Kalau yang ini zoo. Zoo ni maksudnya haiwan lah, zoologist. Okey, dia mengkaji tentang haiwan. Okey. Kita kena kaji juga pasal haiwan. Okey, sebab haiwan ni hidup di sekeliling kita. Kita kena tahu macam mana dia membiak, macam mana dia tak mengganggu, supaya kita tak mengganggu habitat dia, supaya dia tak mengganggu kita. Itu semua. Okey, itu adalah zoologist. Kita perlu kaji. Sama juga kita perlu kaji tentang tumbuhan. Macam mana kita nak dapatkan tumbuhan yang terbaik. Sama juga dengan haiwan. Macam mana kita nak menjaga haiwan ini supaya dia macam mana kita nak cakap, dia hidup dengan sempurna di tempat dia tanpa mengganggu kita manusia, dan kita manusia juga tidak mengganggu dia. Okey, itu yang terbaik. Dan kita kaji jugalah dia punya kelakuan dan semua. Okey, itu adalah kerjaya dalam bidang sains. Muka surat 7. Dalam muka surat 7 buku teks kamu ada lagi ahli farmasi. Okey, ada lagi ahli geologi, orang yang mengkaji tentang batu dan tanah. Okey. So, dan seterusnya muka surat 8, inovasi teknologi, buku teks kamu boleh baca sendiri. Inovasi teknologi ni maksudnya teknologi yang semakin berkembang. Macam yang saya cakap tadi lah, dulu kita nak hantar maklumat melalui surat, tapi zaman sekarang kita nak hantar maklumat hanya melalui WhatsApp saja. Dalam masa satu saat sampailah. Okey, so sebelum penutup, saya ada bekalkan sedikit latihan untuk kamu. So sila buka link yang saya bagi dalam grup kelas masing-masing, dan tolong siapkanlah latihan tu di dalam buku sains. Okay, buku sains kamu, saya nak buku sains, buku nota yang panjang.
baca. Buat sementara ni kita guna satu buku saja dulu. Nanti kamu dah datang sekolah, baru kita fikirkan untuk buku nota dan buku latihan. Okey, fakta-fakta dalam buku teks ni boleh baca berkenaan dengan muka surat 8 ni, berkenaan dengan hadiah Nobel, sila baca. Saya pernah keluarkan satu soalan berkenaan dengan muka surat 8 ni, hadiah Nobel ni, dalam ujian beberapa tahun lepas ke tahun lepas, saya dah lupa. Baca je, dia tak susah pun, sekadar informasi saja. Okey, ni sebelum saya habiskan video pembelajaran ni, so sila buka di YouTube boleh. Okey, type saja yang ini. Okey, sains adalah sebahagian daripada kehidupan, ataupun klik saja pautannya ini. Saya ada sharekan dalam slide tu sendiri, ataupun kamu boleh buka YouTube, ataupun YouTube tadi type benda ni, ataupun dalam drive yang saya share tadi, drive link yang saya share tadi. Okey, ada satu video satu. Okey, boleh buka dan baca, tak lama pun video tu, sekejap saja. Okey, itu saja daripada saya berkenaan dengan pengenalan kepada sains. So next video, next slide, kita akan pergi kepada makmal sains anda, muka surat 9, 10, 11, 12, 13 dan 14. Okey, sampai sini saja. Sekian daripada saya. Okey, jaga diri time-time COVID ni, pastikan kesihatan, jaga. Okey, SOP jaga. Okey, jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.